Ini adalah satu surat yang diterima oleh parti DAP yang diarahkan kepada saya, iaitu pada 7 hari bulan Ogos, pada hari yang sama sebelum Hari Raya. Nah, kalau anda lihat, okey, saya nak bagi kronologi. Di Kuala Lumpur, saya rasa semua press tahu apakah latar belakang. Tapi kerana kita di Penang, saya nak bagi kronologi sikit. Ini mula dengan surat 30 hari bulan Julai, iaitu surat daripada Pendaftar Pertubuhan yang menyatakan kita diperlu untuk adakan pembinaan semula, tetapi tidak memberikan sebab, tidak menyatakan di bawah bentukan mana, hanya cakap dia tak puas hati. Dan seperti yang saya sebut, kita adalah sebuah negara yang menjunjung dan menegakkan kedaulatan undang-undang. Kalaupun nak berikan sesuatu arahan, mesti sebut apakah alasan dan peruntukan undang mana-mana. Tak boleh cakap kerana saya tak syok, saya tak seronok, maka anda mesti adakan pemilihan semula. Kita minta bagi alasan. Kerana ini adalah negara yang ada kedaulatan undang-undang. Tapi di sini kita lihat bahawa Pendaftar Pertubuhan tak berikan alasan, tak berikan peruntukan mana-mana. Saya cakap saya tak seronok, anda mesti adakan. Saya tak puas hati, anda mesti adakan itu pemilihan semula. Kalau macam ini, besok hari Pendaftar Pertubuhan pun boleh buat arahan sedemikian. Kerana dia tak puas hati, dia boleh suka-suka sewenang-wenangnya arahkan pemilihan semula diadakan. Ini yang pertama. Itu sebab saya telah tulis surat pada 2 hari bulan Ogos, susulan daripada surat tanggal 30 Julai 2013. Dan surat saya ada nyata bahawa DAP menghadapi kesulitan menurut surat Tuan tersebut tanpa diberitahu sebab-sebab untuk menyokong dakwaan Tuan mengapa dan atas alasan apa pihak Tuan tidak puas hati dengan penjelasan yang telah pun kami berikan dan juga di bawah peruntukan undang-undang apa kuasa sedemikian dijalankan. Ini saya telah buat dalam surat jawapan 2 hari bulan Ogos, peringatan ketiga. Ada tak? Ada tak peringatan ketiga? Peringatan ketiga. Tengok, ini yang saya sebut atas alasan apa dan atas peruntukan undang-undang mana. Dan saya pun sebut dalam peringatan terakhir bahawa kami rela mengadakan perjumpaan dengan pihak pendaftar mengenai perkara ini. Seperti yang saya sebut, prinsip-prinsip perundangan. Ini yang muka surat kedua, yang atas sekali. Prinsip-prinsip perundangan seperti reasonableness in exercise of powers, natural justice and due legal process harus dihormati dan tidak patut dibelakangkan. Oleh yang sedemikian, kami memohon supaya pihak Tuan memberikan satu balasan jelas menyatakan sebab-sebab atas mana penjelasan kami ditolak dan di atas kuasa undang-undang mana pihak Tuan mengarahkan pemilihan semula CEC parti DAP seperti mana dinyatakan dalam surat Tuan tersebut. So ini saya telah minta. Kalau Pendaftar Pertubuhan cakap tak puas hati, atas alasan apa dia tak puas hati, peruntukan mana dia gunakan untuk meminta pemilihan semula parti. Kerana ini adalah satu keperluan, satu kewajipan dalam natural justice, dalam due legal process dan kemunasabahan dalam menjalankan kuasa mereka. Reasonableness in the exercise of power, kemunasabahan dalam perjalanan kuasa. Jawapan yang saya terima amat mengecewakan. Tidak merujuk langsung kepada surat saya, tidak sebut alasan, tidak sebut peruntukan undang-undang mana, hanya buat kenyataan politik bahawa mereka berkuasa apabila mereka tak puas hati.
Kalau kita lihat peringatan nombor 3, jelas nombor 3 surat yang terbaru. Pendaftar pertubuhan menguruskan semua perkara mengenai pertubuhan berdasarkan Akta Pertubuhan 1966 dan membuat keputusan-keputusan berpandukan kepada penjelasan-penjelasan yang diberikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pendaftar pertubuhan telah menyatakan pendiriannya yang tidak berpuas hati dengan penjelasan yang telah diberikan. Pemimpin DAP sebenarnya sendiri tahu bahawa mereka tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Akta Pertubuhan 1966 tidak memperuntukkan keperluan pendaftar pertubuhan menjelaskan perkara ini dan menghormati akta ini sebagai sumber kuasa menguruskan pertubuhan yang berdaftar di bawahnya. Pendaftar pertubuhan tidak perlu menjelaskan. Mana ada undang-undang yang menyatakan anda tidak perlu menjelaskan? Itu sebab saya tanya, ini pendaftar pertubuhan ingat dia raja tak? Tak perlu berikan sebab. Dia raja tak? Dia bukan raja. Dia seorang pegawai kerajaan. Tak diberikan mandat oleh rakyat. Dia kena menjalankan tugas mengikut undang-undang. Undang-undang memerlukan penjelasan diberikan dan menyatakan peruntukan section mana beliau boleh mengarahkan pemilihan semula. Kerana kalau tidak, besok hari dia pun boleh buat arahan sedemikian. Saya ingin menyatakan DAP tidak ada masalah untuk adakan pemilihan semula. Berikan sebab, beritahu section mana. Kerana kalau tak berikan sebab, tak berikan section mana, hari ini dia boleh buat arahan sedemikian, besok hari, tahun depan dia pun boleh buat arahan sedemikian. Hanya dengan satu kenyataan, saya tak puas hati. Macam ini, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan kita kena layan pendaftar pertubuhan, adakan pembinaan semula. Dan di sini saya tak faham mengapa arah sedemikian dikeluarkan untuk parti DAP untuk sesuatu kongres di mana kita telah pun mengakui kesilapan tanpa dibongkarkan oleh mana-mana pihak. You know, we announced a mistake made in our announcement. We admitted it, we made a correction, and that correction was verified by an international accounting firm. Ini disahkan, pembetulan disahkan oleh sebuah syarikat perakauntan antarabangsa. Kita buat pembetulan dan ini pun telah dijelaskan dan disahkan oleh sebuah syarikat perakauntan antarabangsa. Ini bukan dibongkarkan oleh parti lawan. Ini tak dibongkarkan oleh mana-mana pihak. Ini kita akui sendiri. Kerana kita jujur, kita ikhlas, kita mau cakap benar. Kita tak mau tutup apa-apa. Sekarang kita dihukum kerana kita cakap benar, kerana kita telus. Saya rasa ini memang tak patut. Kita nak tahu apa sebab. Sekarang pun kita nak tahu apakah kuasa undang-undang. Kita rasa pendaftar pertubuhan telah melebihi kuasanya, bersikap tidak munasabah kerana tak mau berikan alasan dan juga section peruntukan mana, dan juga merupakan satu double standard kerana dalam kes SUPP, Sarawak United People Party, Bernientan, dalam kes SUPP di mana ada pertikaian dalam pilihan raya 2011, sekarang masih tidak ada keputusan utama. Tapi dalam kes ini 2012, wah, sudah ada cepat. Tak bagi alasan, tak bagi apakah section undang-undang yang terbabit. Tengok, inilah double standard. Satu, kerana SUPP dalam BN, di mana masalah timbul. Saya tak mau campur dalam urusan dalaman SUPP. Sini ialah satu keputusan pengumuman, satu pengumuman yang kita akui ada kesilapan, sendiri akui.
Nah, lepas itu dibetulkan, disahkan oleh syarikat perakaunan. Kita tanya, kita jelas dengan sepenuhnya, apakah sebab anda tak terima? Dia tak mau berikan sebab mengapa dia tak terima. Bila ia disahkan oleh syarikat perakaunan, kita nak tahu mengapa syarikat perakaunan punya pengesahan tak diterima. Dia pun tak mau jelaskan. Kita memang tahu dia tak akan terima itu DAP punya penjelasan. Kalau begitu syarikat berkawanan macam mana? Mengapa tak mau terima? Dia tak boleh jawab. Hanya cakap dia tak perlu berikan penjelasan.